Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang hari ini hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu pagi-pagi ni mungkin sedang orang cakap sibuk menguruskan hal di rumah dengan anak-anak, persiapan, dan juga mungkin ada rakan-rakan yang terus orang kata menyiapkan kerja-kerja kan. Jadi pagi ni saya ambil satu masa di samping beberapa di samping beberapa jadual apa orang cakap jadual semasa. Jadi kita senggangkan sikit masa untuk melihat semula, sebab jadual kita kalau ikutkan kita kerja memang tak habis lah. Jadi kalau macam kita kata kita sentiasa dari masa ke semasa kita berbincang dan kita ada reach out kepada kawan-kawan kan, dan pada masa yang sama kalau tentang hal-hal perniagaan ni kan, ramai yang dah menulis pelbagai perkara dan perkongsian. Walau bagaimanapun dari masa ke semasa kita memang perlu melihat semula kepada bab-bab yang basic, kepada bab-bab yang sedia ada, kepada bab-bab yang advance. Jadi dia bergantung kepada keadaan semasa. Jadi hari ini sebenarnya saya ambil kesempatan sedikit pagi. Yang ini di personal wall saya. Kalau yang di page tu nanti, kalau live tu itu adalah konten-konten yang lebih berbentuk serius dan teknikal sikit lah. Kalau ada sesi orang kata interview ataupun sesi sembang santai dengan beberapa rakan-rakan usahawan yang lain. Tetapi di personal wall ini lebih kepada beberapa perkara yang bersifat orang kata lebih bersifat kepada personal lah, lebih bersifat pada personal, dan mungkin rakan-rakan juga dalam keadaan yang sama sama ada berseorangan di rumah atau bersama keluarga atau bersama anak-anak. Ada sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Saya tak adalah nak buat art class. Walau bagaimanapun hari ni sebenarnya saya nak bawakan lagi beberapa pendekatan tentang children's book, sebab rata-rata kalau macam rakan saya di FB memang ada yang masih single ataupun yang dah berkahwin tapi mungkin anak dah besar ataupun anak ada yang masih kecil, tapi rata-rata 45% adalah woman, dan daripada 45% tu saya dapati 90% adalah yang sudah berkeluarga, dah berkeluarga, bermakna ada anak masing-masing. Jadi mungkin ada anak yang dah dewasa, ada anak yang masih kecil. Itu perbezaan keluarga masing-masing lah. Saya tak ada orang cakap menghadkan perkongsian ini setakat untuk ibu-ibu sahaja, tetapi sebenarnya macam anak-anak muda yang dalam keluarga dia ada juga anak-anak kecil, adik-adik beradik, anak saudara, jadi boleh kena divertkan juga apa-apa yang kita buat, bukan hanya tentang kerja, bukan hanya tentang bisnes. Baik, sebenarnya macam yang saya sebutkan, buku cerita kanak-kanak, saya ada banyak koleksi ni. Nanti saya tengoklah, sebab saya tinggal di kawasan Kajang. Sebelum ni ada beberapa koleksi yang saya dah dermakan kepada beberapa tadika. Jadi mungkin yang ini tengah menunggu lagi lah, sebab saya ada asingkan ada satu kumpulan, ada 4 box buku kanak-kanak yang banyak. Jadi salah satu buku yang agak menarik, dia ringkas dan agak menarik ni antaranya semuanya binatang-binatang. Jadi antaranya yang ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Caroline Castle, illustrated by Andrew Crossan. Jadi kepada rakan-rakan, sama ada menonton video ini semasa atau selepas, boleh tengok sebab kadang-kadang buku-buku ni jadi satu orang kata terapi dan enjoy kepada kita. Pada masa yang sama, lepas kita tengok ni terus buka balik lah bab-bab bisnes tu kan. Kalau nak buat business plan ke, nak buat rancangan apa tu, kena tengok balik lah Kalau macam ada meeting dengan staff ke, ada meeting dengan partner ke, kena submit report financial ke, hari ni dah berapa bulan kan, dah hujung-hujung ni, maka kita buat jugalah. Jadi ini adalah antara video antara masa senggang ni. Ini sekali lagi ni kawasan kerja saya lah, meja saya kat rumah. Baik, ini antara bukunya, dia bertajuk Snip Snap Crop. Kadang-kadang kan kalau kita kata kita yelah nak baca novel cinta, kita tak berapa lah kan, macam mungkin ada setengah novel-novel yang berat-berat tu mungkin kita nak baca tetapi bagi kita kadang-kadang ada keperluan kita baca macam ini dengan anak-anak kita lah. Kalau kita ada cucu, bacalah dengan cucu. Kalau cucu tak ada dekat rumah, bacalah dengan cucu melalui Zoom.
Kalau sekiranya sebab benda ni kita terpaksa be kreatif katalah kalau macam kita cikgu tadika pun berapa ramai cikgu tadika yang dah mula membaca buku cerita bersama anak-anak melalui kelas online kan. Jadi apabila kita nak baca buku cerita macam ni yang pertama sekali kita mesti tengok cover, kita mesti tengok dia punya tajuk dan juga mesti baca siapakah penulis buku ni dan kalau ada gambar-gambar dia mesti ada tulis the illustrator. Jadi kita kena baca ni semua dan kemudian kita pusing belakang dan kita pastikan kita juga baca bahagian belakang. Ini sebenarnya antara adab antara adab ataupun orang kata manners apabila kita pegang buku dan apabila kita membelik buku dia mesti kat luar ni dulu kita akan tengok. Jadi belakang ni sebenarnya dia ada blurb dia. Kalau macam buku kanak-kanak pun dia sebenarnya ada blurb tapi cara dia berbeza sikit lah. Macam yang kat sini dia cerita dah, all the animals are frightened of Snip Snap Croak. She could gobble them up in one big bite. But who do these eggs belong to? And what is that tapping sound? The animals are about to learn that even fierce Snip Snap Croak has a softer side. Jadi ini antara nota untuk ibu bapa dan orang kata cikgu dan kita bila kita baca dengan anak-anak kita pastikan kalau kita baca buku cerita dengan kanak-kanak dengan anak-anak kita mesti tengok muka surat depan kita mesti sebut tajuk, kita mesti sebut siapa tulis dan siapa yang lukis gambar tu. Kita katalah written by Caroline Castle, illustrated by Andrew Crowson. Andrew Crowson is the person who draw all the pictures in the book. Jadi kita kena sebut macam tu lah, dia yang lukis semua gambar dalam buku ni. Kalau kita guna bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Kalau kita guna bahasa Inggeris, guna bahasa Inggeris. Tak ada masalah walaupun buku ni buku bahasa Inggeris. Jadi ini antara aktiviti yang kita boleh explore dekat rumah. Kalau kata kita ada cucu, kalau kita ada anak saudara, anak angkat, anak tiri, tak kisahlah semua kan. Asalkan kita ada. Biasanya kanak-kanak dia suka, kalau umur 7 tahun pun dia masih suka buku-buku macam ni. Anak saya sampai umur darjah 1 suka lagi. Bila dah naik besar sikit tu kan, dah tak berapa suka buku macam ni lah, dia ada buku lain. Jadi itu sebabnya saya ada lambatkan buku macam ni, sebab anak saya 6 orang, yang bongsu tu dah 6 tahun, tinggal seorang tu je. Jadi bila seorang tu je dah tak boleh lah nak go through semua buku kan. Jadi bila kita dah go through, tunjuk front cover, baca siapa penulis, siapa pelukis dan kemudian baca kat belakang ni, cakap sikit tentang gambar-gambar ni, dia akan nampak lah, dia akan kata ada apa ni, laut ke sungai ke, dia akan cakap lah. Kemudian dia akan kata pokok, nampak binatang, dia akan bincang sikit pasal gambar tu. Kemudian baru kita masuk kepada buku. Bila kita masuk kepada buku, biasanya buku-buku ni akan ulang balik lah cover depan, kemudian dia akan ada lagi cover di bahagian dalam, tapi dia masih merujuk cover dengan ilustrasi yang berbeza. Dan kemudian baru dia akan mulakan dengan penceritaan. Jadi dalam buku ni sebenarnya objektif dia nak tunjuk bahawa bagaimana seekor buaya ni, yang ini kira kat sana dipanggil krokodil, alligator, krokodil macam tu kan. Tapi macam kita, kalau bahasa Melayu kita sebut buaya. Kalau kat sini dia sebenarnya croc ni short form kepada krokodil. Jadi Snip Snap Croak. Dia menunjukkan bahawa kalau tunjuk macam ni saja kita tahu buaya ataupun krokodil ni adalah satu seekor binatang yang ganas dia suka libas dan makan makanan. Jadi bila penceritaan ni sebenarnya dalam buku cerita ni dia ada banyak watak-watak, dia menceritakan bagaimana akhir sekali dia nak tunjuk bagaimana sebenarnya walaupun seekor binatang seperti krokodil ini yang sangat ganas, yang sangat garang, yang bahaya kepada semua binatang lain. Tengok semua binatang lain sayangkan anak-anak semua menjauhi daripada krokodil. Semua tak suka kat krokodil lah, maksudnya bukan tak suka, menjauhi krokodil. Rupa-rupanya krokodil ni pun macam binatang lain, dia pun ada anaknya. Itu yang ditunjukkan macam mana krokodil ni ada telur. Ada telur. Jadi bila ada telur, dia ceritakan bagaimana telur-telur buaya ni, krokodil ni tadi menetas jadi anak-anak yang kecil. Jadi waktu ni ditunjuk saja tentang krokodil, ditunjuk, dan sehinggalah binatang-binatang lain pun cakap, oh tengok tu krokodil pun ada anak. Jadi selama ni mereka takut dengan krokodil sebab krokodil ni suka makan binatang-binatang lain. Jadi bila dia nampak krokodil ni ada anak-anak banyak tu, jadi semua binatang ni excited. Tengok baboon pun excited. Ni nama binatang ni meerkat.
Kemudian yang ini lion cubs, anak singa. Jadi cerita dia interesting Jadi semua tengok semua tengok mak-mak dia. Hai Puan Afidah. Ini nak cerita aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah dengan anak-anak, baca buku cerita. Jadi kalau tak ada buku cerita ni, bolehlah cari dekat mana-mana online bookshop tu, cari buku-buku yang macam ni. Kalau tidak pun tengok dekat Big Bad Wolf ke, ataupun dekat mana-mana bookshop yang ada sale lagi, boleh beli dalam keadaan sale kan. Jadi dia tunjuk binatang ni sayang anak-anak, termasuklah krokodil. Walaupun krokodil ni seekor binatang yang sangat ganas, yang suka makan-makan binatang lain, yang bunuh-bunuh binatang lain, tapi hakikatnya dia pun ada anak dan sayang ke anak-anak dia. Ini antara mesejnya. Jadi sebenarnya subtlenya, secara subconsciousnya, anak-anak akan nampak walaupun katalah kita sebagai seorang mak kan garang, selalu marah-marah, sebenarnya ada anak-anak kita sayang dekat anak-anak. Sebenarnya itu subtle, maksudnya message di belakang tu yang dia tak cerita langsung. Dia tak sebut secara langsung. Sebut contoh dia sebut kat sini. Mama Snip Snap Croc told her babies, don't stray far from your mama croc, for there are creatures who would eat you up. Stay close by me and no harm you'll meet, for I love you more than the river deep. Itulah Puan Afidah, kita kan garang kadang-kadang kan. Jadi bila cerita macam ni, anak-anak tu sebenarnya secara subconscious dia faham bahawa walaupun garang-garang macam ni mak dia, bila ada anak dia sayang anak dia. Macam kan. Jadi kita tak payah nak cakap, tapi bila kita belajar, bila kita bacakan buku cerita macam ni, sebenarnya secara tak langsung. Tapi kita lah bila kita baca dengan anak tu, kita cakap lah kan, kita tengok krokodil ni dia garang tak? Dia garang kan semua orang takut, tapi dia ada anak, sayang anak dia. Tengok anak dia pun semua sayang kat dia. Jadi ada ayat macam ni kan, ayat macam ni, and they knew she loved each and everyone just as much as they did their own. Jadi dekat sini binatang lain ni yang selama ni cakap krokodil ni bahaya, suka makan orang, dia orang pun faham bahawa krokodil ni pun sayangkan anak. So akhir sekali dia tunjuk macam mana semua mak-mak binatang ni tidur dengan anak masing-masing. Ini penghujung cerita ni. Sebenarnya dia nampak macam simple dia ada 3 elemen dalam buku ni. Buku ni elemen dia kita mengenali krokodil. Kita mengenali krokodil. Macam mana krokodil ni garang, snap krokodil, maksudnya dia suka ngap-ngap orang kan. Semua binatang lari takut dengan dia. Tengok, takut ni semua. Ni kan. Tengok je kan. Come too close and I'll nip. Maksudnya kan dia dah cakap dah, datanglah dekat dengan dia, nanti dia makan semua binatang-binatang ni. Jadi walaupun dalam keadaan tu kita pun belajar bahawa semua berkasih sayang. Bila mak-mak ni dia sayang ke anak dia. Jadi dekat sini itu pelajarannya. Yang kedua, dia tunjuk macam mana krokodil ni telur krokodil ni menetas. Itu pun ada elemen sains. Kemudian kita ada elemen kekeluargaan, berkasih sayang, dan kemudian kita ada elemen memahami. Maksudnya binatang-binatang lain ni kan, babun, meerkat dengan lion ni memahami macam mana keadaan krokodil tu. Tengok, ramainya anak dia. Tengok krokodil ni ramainya anak dia kan. Jadi buku-buku macam ni dia kadang-kadang we can have fun. Katalah kalau macam kita mak kan, lepas daripada baca tu kita nak lukis, tapi kita tak pandai lukis kan, kita trace sajalah, ambil kertas A4 tu kita trace saja kalau ada tracing paper. Ataupun kalau kita canggih sikit kan, kita ambil je lah daripada internet tu, download, print je lah kan, yang colouring tu, suruh anak-anak colour krokodil, dan sambil-sambil tu cakap, tengok krokodil, apa yang kita tahu tentang krokodil, macam mana krokodil ni. Krokodil ni dia garang, dia suka makan-makan orang, binatang semua takut, tapi dia sayang anak dia. Jadi bila kita bercakap macam tu, sebenarnya kita kata kita relax kan, kita tak ada cakap kamu tahu tak kenapa mak marah kamu, mak sayang kamu. Kita kadang-kadang cara macam tu untuk kanak-kanak, untuk budak-budak yang macam 4, 5, 6 tahun, 7 tahun tu kan, dia kadang-kadang mungkin tak sampailah maksud tu. Jadi nanti dekat rumah kalau macam kita dengan anak kita ke kan, dengan anak saudara ke, cucu ke kan, kita boleh buat aktiviti ni. Ataupun kita kata kalau berjauhan kita modern sikit, mungkin boleh guna Zoom ke, boleh guna apa
cakap video call ke, tak kisahlah yang mana satu yang sesuai kalau kita rindu lah kan. Jadi ini antara salah satu. Sebenarnya saya ada banyak-banyak yang lain lagi, tapi itulah dia bagusnya bila kita sebut tentang binatang ni, dia tak menyentuh mana-mana sensitivity. Dia tidak menyentuh tentang bangsa, agama, warna kulit ataupun latar belakang kita pandai ke bodoh ke, dia tak ada kena-mengena. Sebab semua ni binatang saja. Tetapi setiap binatang ni ada karakter yang macam kita. Kan, ada karakter yang macam kita lah. Jadi kita macam dalam cerita ni, dia adalah hero dia ataupun orang kata heroin dia ni adalah krokodil. Jadi krokodil ni kalau kita tahulah kan, dia garang, benda-benda macam tu lah. Dia ganas, makan orang, benda macam tu. Baik, seterusnya dalam pada waktu masa yang sama kan, jadi dalam orang kata ruang lingkup yang agak sedikit peribadi, hari tu saya dah kongsikan tentang buku coloring ni kan, adult book coloring ni. Jadi antaranya sebab dia ada banyak, ini antara yang sedang saya kerjakan lah. Bukanlah kerjakan, maksudnya di antara masa senggang, dan kadang-kadang bila saya baca buku, sebenarnya baca buku tu banyak buku e-book. Jadi bila buku e-book, dia ada sekali alat reader. Maksudnya saya boleh klik satu button, komputer bacakan buku tu. Jadi sementara komputer bacakan buku tu, saya ada dua jenis lah. Satu sebelah tu ada nota yang saya catat, satu lagi kalau macam benda tu bab tu macam bab revision saja, sementara saya dengar dengar e-book tu dibacakan oleh komputer tu kan. Tapi semua suara lelaki je lah. Dibacakan oleh komputer, ada dua benda berlaku. Jadi satu saya dengar, kemudian saya catat nota, dan sekiranya bab tu adalah ulang kaji, saya akan dengar e-book tu, audiobook tu sambil saya buat coloring ni. Jadi dia release lah sikit. Jadi saya tak banyak buat lagi, banyak lagi kosong. Tapi yelah, antaranya buat sikit-sikit, dan dia bukanlah obligation sangat kan, maksudnya kita tak ada nak stres sangat. Jadi kita buat ikut kadar-kadar kita, ikut untuk kadar kita, keperluan masa sahaja. Jadi dekat rumah masih perlu ada aktiviti lain lah. Jadi yang ini sebenarnya tak ada apa-apa, dia cuma untuk kita memenuhi orang kata keperluan selain daripada tengok laptop dengan komputer. Ini antara yang adult coloring book tu lah. Kalau untuk yang journaling tadi, yang journaling tu biasa kita kan catat kan, kita kata okey kita catat kat Facebook lah apa kan, tapi selain daripada tu sekarang kita mungkin ada pendekatan lain kan. Jadi pendekatan lain tu kita buat dalam satu buku, journal buku, tapi tetapkan satu tema. Katalah kalau tema journal contohlah journal, katalah tema dia adalah aktiviti sepanjang PKP contoh. Jadi kita journalkan aktiviti kita tu lah. Jadi macam saya yang ini, saya target untuk tempoh 90 hari. What did I learn today? Ini adalah journaling yang saya buat. Jadi dalam ni sebenarnya ada beberapa nota-nota pendek yang saya masukkan setiap hari daripada apa yang berlaku dan apa yang saya pelajari secara peribadi. Jadi bila rajin-rajin sikit tu lebihlah sikit dekonya, bila biasa-biasa tu biasa je lah kan. Jadi ada yang banyak gila kosong sebab saya baru mula saja kan. Jadi yang ini contoh, yang ini adalah tentang book of choice. Yang ini focal point by Brian Tracy. Saya notakan, maksudnya daripada dah baca satu bahagian saja, saya baca satu bahagian je. Jadi daripada situ apa yang saya pelajari, saya akan catatkan, dan ini adalah antara perkara yang saya rakamkan untuk sehari. Jadi dekor dia simple-simple je lah. Saya tak ada, sebab kita ada banyak lagi kerja lain nak buat kan. Contoh macam yang ni 26 Mei, yang ni 27 Mei, 28 belum lagi, 29 pun belum lagi. Nanti nak sambung lah. Jadi setiap hari tu kita akan nampak. Jadi macam saya, antaranya saya akan refer balik dekat Facebook. Apa-apa pengajaran yang saya dah pelajari tu sebenarnya sebahagiannya ada yang saya catat di situ, dan saya akan transfer ke dalam format yang macam journaling ni lah. Jadi dia ikutlah, dia bergantung kepada apa yang kita nak buat. Jadi kadang-kadang kita kata kita nak tulis buku, boleh je tulis buku. Dan sebenarnya saya dah segmen-segmenkan ni, tetapi bukan semua daripada kita yang ada bakat menulis kan. Macam saya memang menulis, tetapi kalau nak menulis buku tu dia akan lebih ada banyak komitmen diperlukan. Jadi saya kata saya buat journal dululah, selain daripada yang dalam blog yang tulis-tulis, selain daripada yang kita type kat komputer kan. Jadi ada satu lagi. Jadi yang ini saya tambah satu kolom lagi tentang Toastmaster Journey. Saya tengah kumpulkan ada gambar-gambar yang saya belum print lagi, tapi itulah saya kata dia bukanlah satu obligation. Jadi kita jangan
stres sangat. Bila buat ni pun happy-happy saja. So saya ada bahagian yang apa skill yang saya pelajari dari Toastmaster setakat ni, saya ada satu bahagian, dan bahagian depan ni sebenarnya saya nak letak all the achievement lah, maksudnya apa apa pathway yang saya dah buat. Journalkan saja. Bagi saya dia tak adalah rule, tak adalah orang kata satu peraturan, cuma jangan jadikan dia satu beban dan jangan jadikan dia pula satu orang kata distraction sampai kerja kita tak siap kan. Jadi ada 3 yang saya share hari ni, iaitu tentang storybook tadi. Saya ceritakan tentang storybook, dan saya ceritakan tentang adult coloring book ni tadi. Adult coloring book ni macam saya sebutlah, dia ada banyak, tapi kan sekali-sekala kan bila dah habis kan kita rasa happy. Bagi saya dia bukan sangat tentang seni, tentang macam mana kita express diri kita lah. Jadi macam saya memang pilih vibrant colour ni sebab saya nak reflect kepada keadaan semasa. Dan saya tambah sikit lah pen. Biasanya colour-colour ni adalah colour yang biasa, colour yang standard ni. Biasanya warna-warna ni saya pilih warna vibrant yang standard yang 12 colour ni, walaupun dia berbeza brand ke apa kan. Walaupun ada brand-brand yang berbeza, pen-pen macam ni tak apa, tapi colour dia saya hanya pilih 12 je lah. Kalau macam orang yang banyak colour tu, kalau saya tak guna colour pencil sebab saya tak nak stress pula nak sharp pencil banyak-banyak, saya guna pen saja. Jadi mungkin pen tu mahal sikit lah sebab dia satu ni mungkin dalam RM1 kan, sebatang pen ni mungkin dalam RM1 macam tu. Tapi pandai-pandai lah kita cari yang kita apa orang cakap, yang sesuai dengan bajet kita. Jadi kita dekat rumah selain daripada dengan anak-anak, sebab bagi saya banyak melihat kemaslahatan kelestarian kepada sebuah bisnes itu bermula dari pemiliknya sendiri. Jadi kalau perlu berjumpa dengan coach, kalau berjumpa dengan mentor, berjumpa dengan terapi, pergi jumpa, dapatkan bantuan, kerana kita ni bukan Superman kan, kita bukan superwoman. Jadi kalau kita sebut dalam Facebook tu kita kuat lah, kita tabah lah, kita hebat, kita kental lah, itu semua orang kata, bagi saya ada benarnya, tetapi kita pun kena realistik lah sebab kita manusia. Kita ada masa-masa kita akan down, ada masa-masa kita happy. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, macam Puan Afida, kawan-kawan kawan-kawan, banyak lagi kawan-kawan kat luar sana yang biasanya akan tonton semula video live saya ni selepas daripada saya live. Jadi tak ada masalah, contact je direct, sama ada message di chat box ataupun yang ada nombor telefon saya boleh hantar WhatsApp. Jadi sekali-sekala kita boleh kongsikan. Mungkin nanti lepas, kalau katalah macam you all sendiri kan, kalau anda sendiri yang ada buat projek macam ni, nanti boleh share sama-sama. Kalau rasa tak confident, boleh share dengan saya dululah. Nanti kita sebab kita kena banyakkan lagi konten-konten yang apa orang cakap, berita-berita, cerita-cerita yang relax sikit, yang bagi kita idea lain. Sebab kalau kat rumah dengan 2 orang 3 orang anak pun kita dah sibuk kan. Ini khususnya wanita, lelaki pun akan nampak macam itu kerana dia sendiri akan melihat isterinya banyak kerja kan. Mungkin tak semualah, mungkin ramai antara kita ada helper kan, kita ada maid mungkin 2-3 orang, tapi tak semua orang ada luxury untuk ada helper yang ramai-ramai dekat rumah. Jadi kita kena help each other dan kita help diri kita sendiri. Oh ya, satu lagi sebenarnya kita ada yang dipanggil sebagai idea book. Tapi idea book ni macam saya kan, saya tak ada buku khas tau untuk idea book. Tapi apa saya buat, saya ada satu buku khas yang macam ini. Setiap kali baca buku ke, masuk kelas ke, dengar talk ke, dengar webinar ke, 30 minit ke, sejam ke, saya akan ada satu buku dan saya akan conteng macam ni. Jadi tak kira lah macam contoh kan. Jadi ada banyak yang macam ni kan. Jadi ambil je. Maksudnya mesti ada satu buku, orang panggil dia idea book, tapi macam saya tak ada panggil dia nama apa-apa, tapi dia merupakan buku yang memang saya catatkan kandungan-kandungan tu supaya boleh disemak semula. Tapi dia buruk-buruk sikit lah, walaupun buruk, apa kata, kita nampak macam conteng-conteng, tapi itu adalah kita punya nota. Contoh kan, macam yang ini tentang jadi nota-nota ni sebenarnya kita akan baca balik, contoh kan. Jadi saya ada banyak yang macam ni. Yang macam ni macam point-point, dan kemudian saya conteng, sama ada kita dengar audiobook ataupun kita dengar lecture ke, kita masuk webinar ke, yang walaupun percuma sejam, 10 minit, 20 minit tu kan, catatkan terus apa yang kita pelajari. Daripada situ kan kita akan dapat input-input
lain untuk kita masukkan dalam kita punya pembelajaran. Ini salah satu nota tentang capacity building yang daripada situ saya faham bahawa kita semua masing-masing boleh build kita punya capacity dengan syarat dengan syarat kita tahu apa capacity yang kita nak build tadi itulah kan. Jadi macam ni, contoh yang ini adalah topik tentang building confidence. Dia ada banyak. Mungkin kalau tengok macam ni orang luar tak faham lah, tapi saya tahu saya faham. Okey, jadi itu antara beberapa jenis apa orang cakap yang kita boleh buat lah dekat rumah dengan anak-anak, dengan pasangan, diri sendiri. Jadi insyaAllah saya doakan semua kita, saya sendiri pun struggle juga, jangan risau kita sama-sama kita ada struggle kita. Kita pilih, we have to choose our fight. Kita nak fight yang macam mana. So I want to fight for my dream, I want to fight for my future, I want to fight for my aspiration. Jadi untuk itu jadi saya doakan semua. Okey, kepada Puan Afidah, rakan-rakan semua, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Nanti ada live di page, nanti boleh follow. Yang itu akan konten yang lebih orang kata hari Rabu dengan Tuan Fauzul, setiap hari Selasa ada perkongsian buku insyaAllah. Dan Sabtu Ahad mula minggu depan minggu ni nak relax sikit, minggu depan baru kita ada 2 lagi tetamu yang menjalankan perniagaan di Kampung Bagan Datuk insyaAllah. Jadi untuk itu terima kasih banyak semua. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu dengan keluarga.